wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Babu sa'ati rahmatillahi ta'ala 'alal mu'minin wa fida'i kulli muslimin bikafirin minan nar. Ini bab keluasan rahmat Allah Ta'ala ke atas orang-orang mukmin dan penebusan setiap orang Islam dengan orang kafir daripada neraka. Penebusan setiap orang Islam daripada neraka dengan orang kafir. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tiba hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang muslim seorang Yahudi ataupun Nasrani. Lalu dia berkata, yakni Allah kata, hadza fikakuk atau fakakuk minan nar, inilah penebus engkau daripada neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Burdah lagi, dia menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz kisah yang diambilnya daripada ayahnya, yakni Abi Musa, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, tidak mati seseorang muslim melainkan Allah memasukkan di tempatnya di neraka seorang Yahudi atau Nasrani. Qala, kata perawi, maka Umar bin Abdul Aziz meminta dia bersumpah dengan nama Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia 3 kali, bahawa ayahnya benar-benar telah meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, Abu Burdah pun bersumpahlah untuknya. Qala, falam yuhaddithni Sa'idun annahu istahlafahu. Tapi Sa'id tidak menceritakan kata Umar bin Abdul Aziz minta dia bersumpah. Dan Aun tidak menolak kata-katanya. Walam yunkir ala Aun qawlahu, dan dia tidak menolak kata-kata Aun. Apa yang diriwayatkan oleh Aun itu dia tidak tolak, dia tidak menafikan. Dengan sanad satu lagi serupa dengan hadis Affan juga. Wa qala Aun ibnu Utbah, dia kata Aun ibnu Utbah. Kemudian Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Burdah daripada ayahnya, yakni Abu Abu Musa daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, beberapa ramai orang Islam akan datang pada hari kiamat nanti dengan dosa-dosa seperti gunung, dosa-dosa seperti gunung besarnya. Lalu Allah ampunkan dosa-dosa mereka itu dan meletakkannya di atas orang Yahudi dan Nasara. Fima ahsibu ana, mengikut apa yang saya fahamlah. Qala Abu Rawh, la adri. Abu Rawh berkata, saya tidak pasti. Siapa yang syak? Kata Abu Burdah, saya ceritakan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia pun tanya, ayah kamu cerita kepadamu kah hadis ini daripada Nabi SAW? Ayah kamu cerita kepada kamu kah hadis ini daripada Nabi SAW? Saya jawab, iya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Safwan bin Muhriz, katanya, ada seorang lelaki berkata,
kepada Ibnu Umar, apa kamu dengar? Bagaimana kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang najwa, yang bisikan hamba, bisikan Allah Tuhan kepada hambanya. Qala, kata Ibnu Umar, saya mendengar baginda bersabda, akan dihampirkan, didekatkan orang mukmin pada hari kiamat nanti kepada Tuhannya Azza wa Jalla, sehingga Tuhan meletakkan di atasnya kanafahu, perlindungannya, fayuqarriruhu bidhunubi, lalu dia membuatkan hambanya itu mengaku tentang dosa-dosanya, yakni dosa-dosa yang dibuatnya. Tuhan tanya, hal ta'rifu, kamu tahukah? Ini kamu ingat kah? Maksudnya dosa-dosa yang kamu buat sekian-sekian. Fayaqul, si hamba itu berkata, ay rabbi a'rif, Tuhanku, saya tahu, ataupun saya ingatlah, ingat, memang buatlah. Qala, Allah Ta'ala pun kata, fa inni qad satartuha alaika fid dunya, saya telah tutupi kesalahanmu itu di dunia. Saya tudung dah, aku tudung dah kesalahan kamu tu, dosa kamu tu di dunia, dan aku ampunkannya untukmu pada hari ini. Lepas tu diberikan kepadanya suratan kebajikan-kebajikannya. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafiqun, mereka diseru di hadapan orang ramai, dikatakan kepada mereka dengan suara yang tegaklah, haula alladzina kadzabu 'ala Allah, inilah orang-orang yang mendustai Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Ini bab hadis taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, katanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang Tabuk. Tujuan baginda ialah untuk memerangi orang-orang Rum dan orang-orang Kristian Arab di Syam. Ibnu Syihab berkata, Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik menceritakan kepada saya bahawa Abdullah bin Ka'ab adalah penuntun kepada Ka'ab dari kalangan anak-anaknya. Maknanya orang yang jopipin Ka'ab bila dia buta. Qala, katanya, saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya bila dia tertinggal di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, yakni bila dia tidak ikut serta bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, tidak pernah saya tak pergi, tak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lancarkan, kecuali dalam peperangan Tabuk. Cuma ataupun selain daripada perang Badar, waktu pun saya tak pergi juga. Tapi perang Badar itu Nabi SAW tidak mencela sesiapa pun yang tak pergi dalam perang itu. Sebabnya Rasulullah SAW dan orang-orang Islam keluar dengan maksud mereka nak merampas barang-barang perdagangan orang-orang Quraisy. Tetapi Allah SWT mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa diduga, bukan dengan pengetahuan terlebih dahulu. Saya ikut serta dengan, saya ada bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah, ketika kami berjanji dengan teguh untuk Islam atau kerana Islam.
Sehingga saya rasakan tidak saya lebih suka saya ikut serta dalam peperangan Badar. Walaupun Badar itu lebih masyhur di kalangan orang ramai. Di maknanya dia maksudnya, dia ayatnya, oleh kerana saya ikut serta dalam perjanjian malam Aqabah tu, saya tidak pergi perang Badar pun saya tidak duka cita sangatlah. Saya tidak duka cita sangat. Kalau saya tak pergi perang Badar pun tak apa, saya dapat waktu. Cerita sayanya iaitu bila saya tak pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, sebenarnya saya tak pernah sekuat, segagah pada masa itu dan sesenang pada masa itu, iaitu ketika saya tak pergi perang Tabuk tu. Demi Allah, saya tidak pernah sebelumnya ada 2 ekor binatang kenderaan, tapi pada masa peperangan itu nak berlaku ada sayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang dalam panah yang terik dan pergi pula merentasi perjalanan yang jauh, padang pasir yang direntasinya. Beliau menghadapi musuh yang banyak bilangannya, dan beliau menyatakan dengan terang kepada orang-orang Islam kedudukan mereka. Nak pergi berhadapan dengan, nak pergi berlawan dengan musuh setara mana, maksudnya gitulah, supaya mereka bersiap sedia untuk memerangi mereka. Nabi SAW menceritakan kepada mereka arah yang dikehendaki baginda. Dan orang-orang Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama juga. Kira-kiranya satu buah buku untuk mencatat nama tu tak muat dah, lama. Maksud beliau dengan kata begitu ialah diwan. Diwan ni buku catatan, buku daftar nama hak ikut serta dalam peperangan itu. Kata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab, jarang kalau ada orang yang nak lari, nak menyelinap keluar, menyangka bahawa itu akan tersembunyi kepadanya. Sebenarnya ini silap, silap dalam riwayat ni. Bawah tu Imam Nawawi sebut, sepatutnya Allah yazunna, yazun, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba yazunnu. Situ silapnya, jatuh satu perkataan iaitu Allah. Kalau tidak, makna dia tak boleh nak pasal. Sebab itulah Qadhi Iyad kata hakadha huwa fi jami'i nusakhi Muslim, dalam semua nuskha Muslim lagu tu hak betulnya Allah yazunna anna dhalika sayakhfa lahu bi ziyadati Allah. Tapi di sini dia buat Allah yang sebetulnya silap juga ni. Kena beringat sikit ni. Betul dah, tapi tak betul lagi. Hak sepatutnya bukan Allah tapi illah. Gitu mana baik kimolek dari segi imla dia tu. Bawah tu Allah, mana hamzah atas alif. Kalau hamzah atas alif ni orang baca bagi atas, Allah kau ikutlah. Sepatutnya sini illah, hamzah tu duduk bawah alif. Dari segi imla tulis bahasa Arabnya gitulah, baru betul. Tapi kadang-kadang orang yang pandai dia baca illah juga sini. Kalau orang semata-mata ikut imla tu, dia akan baca Allah. Kalau baca Allah salah pula. Sepatutnya illa yazunnu anna dhalika sayakhfa lahu bi ziyadati. Situ tak ada hamzah datang alif tu, datang ke bawah tak ada. Bi ziyadati illa, mana dengan tambahan illa. Wa kadza rawahu al-Bukhari, begitulah riwayat Bukhari lagu tu ada illa di sini. Jadi dia nak ayat apa dia? Kira-kiranya tak ada lah orang yang nak menyelinap keluar
Tidak adalah orang yang tak boleh masuk lah kira-kira, melainkan dia yakin bahawa lari dia tu, tadak dia tu akan tersembunyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia yakin Rasulullah tak tahulah kira-kira, orang ramai lah je. Gitu maksud dia. Orang yang nak lari, hak tak boleh turut serta, dia pasti yakin benda ni tidak akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Kalau tidak ada wahyu daripada Allah. Selagi tidak ada wahyu. Kalau ada wahyu tu tak kira lah. Kalau kira tak ada wahyu, terlepaslah. Rasulullah tak tahu. Itu maksud dia kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Perang tu ketika buah-buah sudah masuk di Madinah. Dan segarlah, tanaman-tanamannya segar. Ada tempat teduh. Bukan musim luruh, maknanya musim buah, musim bunga, mana gitu. Fa ana ilaiha as'ar. Saya pula cenderung kepadanya. Saya cenderung kepadanya. Bukan tak segi asalnya. Fa ana ilaiha. Ilaiha tu boleh dua. Satu kita balikkan ilaiha tu pada ghazwah. Tidak salah juga. Berdasarkan keterangan yang akan datang, maknanya saya cenderung memang nak pergi perang tu. Kalau kita kata ghazwah, boleh juga. Kalau kita kata ilaiha, tu balik kepada thimar dan zilal, boleh juga. Sayanya jadi tertawan hati, terikat dengan buah tu, dengan suasana yang sejuk tu, tenang tu. Jadi hak tu dia jadi terlepasnya. Orang-orang Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiap siaga bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain untuk pergi. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahum. Saya pun dah nak pergi dah. Ni berdasarkan ni kita kata ilaiha tadi, boleh juga balik kepada ghazwah tu. Berdasarkan tu. Saya dah nak pergi dah. Pagi tu nak bersiap sekali dengan mereka, sama-sama dengan mereka. Tapi balik, jadi balik. Dan saya tidak buat apa-apa pun. Wa aqulu fi nafsi wa ana qadirun ala dhalik. Dan saya duduk kata dalam hati saya lah, saya mampu mana pergi tu, kira-kiranya. Kalau saya nak, saya boleh pergi. Tapi keadaan itu berterusan, berpanjangan, hatta istamarra bin nas al-jidd. Dan dalam keadaan orang lainnya betul-betul sudah siap, sayanya tu leka begitu. Pagi keesokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkatlah dengan orang-orang Islam lain bersamanya. Saya tak bersiap apa-apa pun. Saya tak buat apa-apa persiapan pun. Lepas tu saya pergi tengok. Lepas tu balik pula, duk gimari gitu. Tak ada buat apa-apa. Begitulah berterusan dan berpanjangan keadaan saya tu, sehingga mereka itu berlepas pergi dengan segera. Pergi dengan segera pergi tu. Berlepas pergilah. Fahamamtu an artahila. Saya sudah nak benar dah berangkat. Lepas pada orang gitu pun dia berasa lagi nak pergi. Biar dah juga dengan mereka itu. Fa'udrikahum, biar dah juga dengan mereka itu. Walaupun lewat sikit, tapi dah juga tengah jalan. Faya laitani fa'altu. Alangkah baiknya kalau saya buat gitu, kata dia. Kalau saya buat gitu, perasaan hati tu nak pergi. Alangkah baiknya kalau saya buat gitu, tapi tidak berlaku gitu. Tidak berlaku gitu. Tidak ditakdirkan untuk saya buat gitu. Mana kalau mafhum dianya, tidak jadi gitulah kepada saya. Lepas tu bila
saya keluar di kalangan orang ramai lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi tu, sedih lah, berasa sedih. Sebabnya saya tidak nampak orang-orang yang tidak pergi itu selain daripada orang yang maghmusan alaihi fin nifaq, orang yang tertuduh sebagai munafik, atau orang-orang yang orang-orang lemah yang Allah Subhanahu Wa Taala maafkan, dia tidak ikut serta dalam peperangan. Tengok-tengok adanya orang-orang hak lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada sebut aku, sehingga dia sampai ke Tabuk. Tak ada tanya siapa ke Tabuk, barulah dia kata ketika duduk di kalangan orang ramai di Tabuk itu, dia kata Ka'ab bin Malik ni buat apa? Apa yang Ka'ab bin Malik buat ni? Qala rajulun min Bani Salimah, berkatalah seorang lelaki dari Bani Salimah, dia kata, wahai Rasulullah, habasahu burdah wan nazar fi itfai, kira-kiranya duduk bergaya lah, duduk bergaya di rumah dengan pakaian dia, dengan keadaan diri dia, duduk bergaya di rumah lah kira-kira. Asal makna dia ditahan oleh dua pakaiannya. Biasanya orang Arab pakai kain di bawah, ni di atas tu pakai kain selimut, gitulah. Dan ditahan oleh perhatiannya terhadap dua itfaihi, dua lambungnya bawah ni. Kita tengok, kita tengok pakaian kapur-kapur comel ke tidak, tengok situ. Itu asal makna dia nya. Tapi maksud dia nya tak ada lain, kata dia, kerana bergaya lah, duduk bergaya lah di rumah. Mu'adz bin Jabal pun terus kata, jangan kata gitu, kata dia. Bi sama qulta, tak molek tu kata lagu tu. Demi Allah wahai Rasulullah, kita tidak tahu dia ni kecuali baik orangnya, baik, kita tahunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja. Fa bainama huwa ala dhalik, ketika duduk dalam keadaan duduk kecek-kecek tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternampak seorang yang berpakaian putih, berpakaian putih, yazulu bihi as-sarab, yang mana daripada jauh nampak bergerak-gerak pakaian dia tu, macam apa ni, bendera yang bergerak-gerak tu. Daripada jauh kelihatan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata bila nampak, biarlah Aba Khaythamah, biarlah hak nampak tu tak jelas lagi tu, nampak bayar-bayar mari sepuar air daripada jauh tu, dia bergerak begitu tu, pakaian dia, biarlah dia ni Aba Khaythamah. Rupa-rupanya Abu Khaythamah ngerti Al-Ansari, bila sampai dekat tu dia sungguh. Dialah yang pernah memberi sedekah segantang makan segantang tamar yang diperli oleh orang-orang munafiqun. Maknanya dia orang susah, tapi dia beri sedekah juga sikit je, segantang. Puak-puak munafiqun pernah kata, nak gapo dapatkan segantang, jadi apa? Lagu-lagu ni duk sokong dia nya, beri segantang nak jadi apa? Pernah lah. Ni orang dia, Abu Khaythamah. Ka'ab bin Malik kata, bila saya dapat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sedang pulang, dalam keadaan pulang dari Tabuk, mulalah saya sedih terlajak. Hadarani bathi, kesedihan yang tak dapat dibayangkan, saya alami. Fatafiqtu atadhakkaru al-kadhib, saya mula duk mikir, nak pelawak, nak kecek, pelawak. Dan untuk kata ucapan yang boleh saya terlepas daripada kemurkaannya besok. Jadi esok ni siapa esok ni, kalau kata gini lepas tu, mula fikir gitu. Dan boleh saya minta tolong dengan anak beranak hak cidi, apa nama ni,
ahli fikir, hak cerdik, boleh nak bincang tu. Apa alasan nak bagi? Kira-kira tu. Boleh. Bila diceritakan kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapat dah, hilang semua tu. Hilang semua tu. Rancangan nak kecap pelawak tu. Hilang. Sehingga saya yakin bahawa saya tak akan terlepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa alasan pun. Saya pun bertekad untuk bercakap benar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada esok pagi itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa tu, bila Nabi sampai daripada sesuatu perjalanan, biasalah dia akan mulakan dengan masjid dulu, sembahyang situ 2 rakaat dulu, lepas tu dia duduk menghadap orang ramai dulu. Bila Nabi dalam keadaan tu, puak-puak al-mukhallafun, hak lain-lain, hak tidak ikut serta dengan Nabi pergi perang tu, pakat mari menyatakan alasan dia buat apa tak pergi, dan bersumpah-sumpah mereka masing-masing di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya Allah, alasan kita gini, kita gini. Mereka ni lebih 80 orang hak buat gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kan? Terima. Dah ada alasan berlaku. Terima hak nyata daripada mereka itu. Terima zahir mereka. Dan terimalah bai'ah, minta ampun untuk mereka, nabinya. Baginda serahkan hakikatnya hati mereka itu, hak sebenarnya, kepada Allah. Siapa lagi giliran saya pergi? Saya pun boleh salah. Dia cerita Nabi SAW senyum. Senyum supaya senyum orang marah. Senyum orang nak marah. Cara dia. Lepas tu dia pun kata, mari, mari. Saya pun pergi jalan, pergi dekat dia. Dia duduk depan dia. Dia pun tanya, bapa yang tak pergi sekali? Kan beli dah untuk nak buat kenderaan pergi perang? Nabi tanya ni. Kata Ka'ab ni, saya pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, kalau saya duduk depan orang lain lah, orang lain lah, siapa pun ahli dunia ni, orang dunia, orang manusia, siapa pun, kiranya saya yakin saya boleh lepas daripada kemurkaannya dengan alasan yang saya bagi, kata dia. Sebabnya Tuhan beri saya ni pandai kecek, kata dia. Buat kecek ni pandai nak bagi-bagi alasan, pandai. Tetapi demi Allah, kata dia, saya yakin kalau saya cerita kepada kamu hari ni cerita tak betul, kecek pelawak, berdusta hari ni di hadapanmu, yang mana dengan dusta saya itu kamu akan senang hati, lambat laun Allah akan membuatkan kamu murka juga kepada saya. Apa faedah kira-kiranya? Dan kalau saya bercakap benar denganmu, engkau akan marah pula kepada saya. Marah pula. Tak kiralah saya sebenarnya mengharapkan akhirat, mengharapkan akhirat, akibat yang baik daripada Allah. Demi Allah, kata dia, saya tak ada apa-apa alasan, keuzuran pun, kata dia, tak begitu. Demi Allah, kata dia, tak pernah saya sekuat ini sekarang dan sesenang ini ketika saya tak pergi sekali denganmu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, dia ni betul, kecek betul, kata dia. Dia ni kecek betul, dia kata. Tak apalah, bangunlah, baliklah, pergilah, sehingga Allah putuskan tentang kamu. Berkenaan denganmu ni biar Allah sendiri putuskan. Saya pun bangun, dan beberapa orang daripada kabilah Bani Salimah pergi dekat saya, mengurumuni saya. Mereka tunggu saya dan kata kepada saya, demi Allah, kami tak ada tahu mu pernah melakukan apa-apa dosa.
sebelum ini, tak bolehkah kamu nyatakan alasan royaklah kecap lauk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang lain? Tak boleh kau buat lagu tu. Kiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu akan istighfar kepada kamu, memadai untuk melepaskan kamu. Kira moga kita tak tahu ada buat apa-apa dosa. Kalau kamu kecap pelawak pun Rasulullah istighfar tu kira lepas kamu. Cukup dah tu. Apa yang kecap betulnya, maknanya gitulah. Qala, kata Ka'ab, demi Allah, mereka terus mengatai saya, kata macam-macam lah. Masa betul lah, macam-macam lah kata. Sodek lah, benda lah, gitulah kalau kita kata bahasa kita. Wah, apa lagu tu. Jadi sehingga saya berasa nak balik, patah balik semula kepada Rasulullah, nak pergi mendustakan saya. Jadi tadi saya kecek betul tu sebenarnya pelawak. Sampai begitu saya berasa, kata Ka'ab. Kemudian saya kata kepada mereka, dia tak tanya, saya pun tanya, adakah orang lain serupa dengan saya lagu ni? Demo tu pun kata, ada, kata dia. 2 orang lagi, kata dia, serupa dengan mu juga. Dia kecek betul serupa mu juga, kata dia. Lepas tu dikatakan kepada mereka berdua seperti dikatakan kepada mu juga. Dia kata, qala qultu, saya pun tanya, siapa dia? 2 orang lagi. Mereka pun jawab, Mararah bin Rabi'ah Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Qala, kata Ka'ab, mereka sebutkan kepada saya 2 orang yang jauh juga, mana baik seperti dia juga, ahli Badar juga, yang pergi perang Badar juga. Orang ikutan lah, mana ikutan orang lah, contoh orang. Jadi bila apa orang royak begitu, saya pun pergilah. Hina zakaruhu mali, pergilah, baliklah. Bila mereka sebut gitu kepada saya, bila sebut 2 orang itu, qala, kata Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang-orang Islam semua sekali kecek dengan kami. Hak 3 ni, hak 3 ni Nabi tak kecek, pulau Nabi pulau. Antara orang-orang yang tak pergi sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hak 3 ni dia tak kecek, bukan hak lain. Lama lagi kan, hak lain kan 80 orang lebih tadi. Jadi orang pun menjauhi kami lah, tak saya dekat dengan kami. Ka'ab kata, taghayyaru lana, mereka jadi berubahlah dengan kami. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard, sehingga saya merasa bumi ni bumi lain, saya duduk lain, tidak duduk tempat asal. Bumi ni bukan bumi yang aku kenali lagi. Mana duduk tempat lain, tak ada siapa kenal, tak ada siapa tegur, padahal kenal belakang. Tapi serah begitulah keadaannya. Kami berada selama 50 malam. 50 malam, lama kena pulau tu. 2 orang sahabat saya tu, hak senasib dengan saya tu, mereka berserah saja, tunduklah, serah ke Tuhan, dan duduk di rumah, tak gilai, duduk di rumah, duduk jerit. 2 orang lagi duduk jerit. Saya aja, kata dia, saya ni antara 3 tu paling muda dan paling kerah, paling tahan lasak. Kata saya buat tak reti, pergi tubik macam pergi semaya sekali dengan orang ramai. Orang tak kecek, biar beri salam, orang tak jawab, biar gitulah, pergi semaya. Dan saya berjalan di sekitar pasar tu, tak ada siapa pun kecek dengan saya. Dia kata, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beri salam ke dia, dia duduk selepas semaya. Saya pun kata dalam hati saya, ada nak gerak ke mulut dia tu, Assalamualaikum. Saya nanti tengok mulut dia tergerak ke tidak, untuk jawab salam saya tu, atau tidak. Tak jelas, kata dia, tak apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab salam. Lepas tu saya duduk semaya dekat dia pula.
mencuri pandangan dia, tengok-tengok takut dia jeli anak saya ke tak? Bila saya semaya, dia tengok saya, dia tengok. Bila saya paling jeli anak ke dia, tengok semaya tu tak, dia paling alah kelai. Begitu keadaan, dia paling alah kelai, tak tengok saya. Sehingga lama lah begitu keadaan, kekerasan ataupun sikap yang kasar telah lakukan oleh orang-orang Islam terhadap saya pada masa itu. Akhirnya saya pergi berjalan kaki, lompat pagar, kata dia. Wukah pagar kebun Abi Qatadah. Dia ni sepupu saya, anak pakcik saya, sepupu lah. Dan kiranya orang yang paling rapat dengan saya, paling sayang anak saya. Saya beri salam ke dia. Demi Allah, kata dia tak jawab salam saya. Saya pun kata, wahai Abah Qatadah, aku minta dengan nama Allah, kata dia, nak tanya mu ni, mu ni tak yakin ke aku ni kasih kepada Allah dan Rasulnya? Dia tak jawab. Saya ulangi lagi, minta dengan nama Allah, kerana Allah minta, wayaklah, wayak. Dia saya ulangi lagi, minta dengan nama Allah, kerana Allah minta, wayaklah. Akhir sekali dia kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu saja kalau dia kata. Mendengar kata-kata dia begitu, mengalirlah air mata saya, dan saya pun berpaling meninggalkannya. Dan wukah pagar pula. Ketika saya sedang berjalan dari pasar Madinah tu, tiba-tiba ada seorang nabati, seorang petani daripada petani penduduk Syam, yang bawa makanan ke Madinah lah, nak jual di Madinah. Dia pun tak tanya, yaqul, dia tanya orang, siapa boleh tunjuk kepada saya Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik ni? Ka'ab bin Malik kata, orang-orang pun apalah, tak apalah, syarat tunjuklah tu. Dia pun mari dekat saya. Dia mari kecek-kecek, dia pun hola surat ke saya, hola surat, sepucuk surat pada saya daripada Raja Ghassan. Mana orang kafir tahu perkembangan Madinah lagu mana. Wa kuntu katiban faqara'tu, saya pandai baca, saya baca. Rupa-rupanya dalam surat tu tertulis begini, amma ba'du, sesungguhnya kami mendapat tahu bahawa sahabatmu itu, jadi sahabatmu itu maksudnya Nabi lah, sahabatmu itu, Nabimu telah bersikap kasar denganmu. Allah tidak biarkan kamu berada di tempat yang hina dan di tempat yang sempit, tanpa penolong, penyokong. Apa duduk berasa gitunya? Mari sinilah, mari sini. Jangan berasa tak ada saing-saing, tak ada teman. Mari sini, kami akan tolong kamu. Qala, kata Ka'ab, saya pun kata dalam hati dia, bila baca surat tu, ni lagi bala, kata dia, satu lagi bala pula dah. Mari, saya pun tu ambil surat tu, bubuh dalam tanur, tempat api tu, bekas api tu, bubuh dalam tu, bakar. Saya bakar surat tu. Sehingga berlalu 40 malam. Daripada 50 malam tu 40 malam. Wastal basal wahyu, wahyu tak mari, tak ada mari. Rasulullah SAW kata dah kan, tengok keputusan berkenaan dengan kamu ni, nak tengok, serah kepada Tuhan. Tiba-tiba Rasulullah, utusan Rasulullah, Rasul kepada Rasulullah, yani utusan kepada Rasulullah SAW mari kepada saya. Dia pun kata, sesungguhnya Rasulullah SAW suruh kamu berpisah dengan isteri kamu, tidak duduk sekali dengan bini kamu. Kata Ka'ab, saya pun kata, dia nak suruh saya cegah kau, kena suruh saya buat lagu mana? Dia kata, tidak suruh cegah, mau kena suku dengan dia, duduk suku, tak boleh duduk sekali dengan dia, kamu tak boleh menghampirinya sama sekali.
Qala, kata Ka'ab, fa arsala ila sahibayya bimithli dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar utusan dia kepada hak dua lagi tu pun lagu tu juga, suruh duduk suku. Saya pun kata kepada bini saya, baliklah rumah ayah, rumah keluarga, duduk sanalah sehingga Allah putuskan kedudukan saya ni, keadaan saya ni, sehingga Allah selesaikan keadaan saya. Kata Ka'ab, ya bini Hilal bin Umayyah, salah seorang yang tak pergi juga tu, yang kecek betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah ni orang tua geda dah, kata dia. Dia tak ada khadam, dia tak ada orang yang nak khidmat ke dia, nak tolong dia. Jadi kamu tak suka ke saya khidmat ke dia? Kamu tak suka ke saya khidmat ke dia? Nabi SAW kata, tidak begitu, tetapi dia sama sekali tidak boleh menghampirimu. Maksudnya tak boleh bergaul sebagai suami isteri, tak boleh bersetubuh ke apalah, gitulah maksudnya. Ya bini Hilal tu pun kata, sesungguhnya dia demi Allah tak ada pun angin kepada isteri tu, supaya yang kamu kata tu, sebenarnya dia tak ada pun apa namanya, lintasan ataupun kecenderungan ke arah itu sedikit pun. Demi Allah, dia terus duduk menangis tu, kata dia, semenjak semenjak apa yang berlaku kepada dia ni, hingga ke hari ni duduk menangis tak berhenti, kata dia. Kata perawi, faqala li ba'du ahli, adalah antara anak beranak saya tu pun kata kepada saya, kalau kamu minta izin dengan Rasulullah, binimu tu biar tak pergi lain, boleh juga tengok dia tu minta. Nabi tak kata apa pun, benarkan pula. Kalau kamu minta tu, tengok bini Hilal bin Umayyah tu minta nak khidmat kepada dia, Nabi tak kata apa pun, benarkan. Akhirnya kata Ka'ab, saya pun kata, saya tak akan minta biar bini saya tu berkhidmat kepada saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata kepada saya, tak tahu lagi. Kalau saya minta izin dengan dia, biar bini ni tak duduk suku, tak tahu lagi gapo dia hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kata ke saya. Sebabnya saya ni orang muda, beza dengan dia tu, Hilal bin Umayyah. Kata dia cerita lagi, begitulah keadaannya, saya duduk tunggu selama 10 malam lagi, sehingga cukup 50 malam daripada mula dilarang sahabat-sahabat tu bercakap dengan kami, 50 malam. Kata Ka'ab, kemudian saya bersembahyang subuh pada pagi ke-50, malam ke-50 tu, di atas bumbung rumah kami. Ketika saya duduk dalam keadaan yang Allah SWT sebutkan, ceritakan tentang kami dalam Quran itu qad dhaqat alayya nafsi, berasa sebab, terlajak, dan bumi yang luas ini terasa sempit. Tiba-tiba saya terdengar suara seorang yang berteriak, seorang yang berteriak di puncak Bukit Salah. Dia berteriak dengan sekuat-kuat suaranya. Dia kata, wahai Ka'ab bin Malik, kata dia, abshir, terimalah berita gembira. Qala, kata Ka'ab, fakharartu sajidan, saya pun tersungkur sujud. Tu lalu bunyi kata lagu tu sujud selalu. Saya yakin tentu ada kelepasan yang telah datang, tentu ada kelepasan ataupun penyelesaian yang datang. Kata perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ceritakan kepada orang ramai tentang Allah telah menerima taubat kami. Bila dia selesai sembahyang subuh, dia pun royak ke orang ramai, Allah terima dah taubat ni. Dia mau 3 orang ni, dia terima. Orang-orang ramai ni pun, sahabat-sahabat ni tak kira lah, yubashiruna, masing-masing hunggar pergi memberi khabar bergembira ini kepada kami.
Ada yang pergi ke arah dua sahabat kami, sahabatku itu, yang memberi berita gembira. Dan ada satu orang yang naik kuda yang pantas pergi kepada saya, naik kuda nak royak. Dan ada juga yang berlari pergi, ada orang daripada Aslam, puak-puak Aslam, pergi ke arah saya. Mana ada orang naik kuda, ada orang hunggah pergi nak royak, ada orang naik bukit, ada orang naik bukit royak. Hak duduk atas bukit tu lebih cepat lagi suara dia sampai daripada kuda kepada saya, kata dia. Mana dia keadaan itu riuh rendah lah. Suka mana sahabat-sahabat. Bila sampai kepada saya dengar suara dia memberi berita gembira kepada saya. Saya pun hak sapa dulu tu, saya pun pecah baju saya, hak saya pakai, dan pakaikan kepada dia, dengan sebab berita gembira yang dia bawa kepada saya. Demi Allah, kata dia, saya tak ada hak lain pada hari itu. Saya tak ada hak lain, saya bui hak tu. Saya pun pinjam dua helai kain yang lain pula dan pakai. Lepas tu saya pun pergi tuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai pula menyambut saya. Puak-puak. Satu puak panggil. Mengucapkan tahniah kepada saya kerana Allah telah menerima taubat saya. Mereka duduk kata, senang hatilah engkau mendapat taubat daripada Allah. Sehingga saya masuk ke dalam masjid. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam masjid. Orang ramai duduk sekelilingnya. Talha bin Ubaidillah mari. Bila nampak saya tu, bangun dia, berlari-lari anak pergi bersalam dengan saya dan mengucapkan tahniah kepada saya. Demi Allah, tidak ada siapa pun orang-orang muhajirin yang lain selain daripada dia bangun pergi sambut saya. Dia pun kata sambil berseri-seri muka dia tu, sukanya dia kata, absyir, terimalah berita gembira, kamu mendapat satu hari yang paling baik yang pernah kamu satu hari yang paling baik pernah dilaluimu semenjak ibu kamu melahirkanmu. Qala faqultu, saya pun tanya, ini cerita ni berita gembira ni daripadamu ke wahai Rasulullah atau daripada Allah? Daripadamu ke daripada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak, bahkan daripada Allah. Halinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia suka, muka dia tu akan berseri-seri bagaikan bulan, bagaikan sepotong bulan. Yang ni bulan lah. Qala, kata Ka'ab bin Malik, kami memang kenal, memang tahu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia suka lagu mana. Kata Ka'ab lagi, bila saya duduk di hadapannya, saya pun kata, wahai Rasulullah, termasuk dalam taubat saya ialah saya nak bagi semua harta saya ni sedekah kerana Allah dan kerana Rasul. Itulah tanda taubat saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan pegang kata, jangan perhabis gitu, pegang kata, itu lebih baik lagi bagimu. Kata Ka'ab, saya pun katalah, dan Nabi kata gitu, kalau begitu saya pegang bahagian saya yang ada di Khaybar itu saja. Mana untuk diri saya, tanah hak duduk di Khaybar tu, hak tu ya saya tak lepas, hak lain-lain lepas. Untuk Allah, kerana Allah dan Rasul. Kata Ka'ab lagi, saya pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah melepaskan saya dengan sebab saya bercakap benar. Dengan sebab saya bercakap benar. Jadi salah satu
janji taubat saya lah, janji taubat saya ialah saya tidak akan bercakap melainkan benar selagi saya hidup. Kalau selagi tak mati, selagi hidup, saya tak akan kecek kecuali yang benar. Kata Ka'ab lagi, cerita dia ni berlaku, demi Allah, saya tidak mengetahui ada sesiapa pun orang Islam yang Allah uji dia dan dia berjaya dalam ujian itu kerana bercakap benar. Seperti saya. Macam saya yakin, saya berasa saya lah paling berjaya kalau dalam bab kecek benar ni. Dia berasa lah, dia berasa. Orang lain pun kecek benar juga, tapi dia berasa tak ada. Kalau bab ujian kecek ni benar, tak ada orang yang boleh lulu dapat merekah lebih daripada dia, kira-kira ni, semenjak dia berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, saya tidak dengan sengaja bercakap dusta. Kalau ada, mungkin itu tidak sengaja lah. Kalau orang faham sebagai dusta kau, itu tidak sengaja. Semenjak saya kata begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini, dia kata. Dia royak pada orang kemudian dicerita dia ni lah. Dan saya berharap sangat Allah Subhanahu Wa Taala jaga saya dalam bab ni selagi saya hidup. Minta biar saya cakap benar sampai ke mati. Kata Ka'ab, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat, telah menerima taubat Nabi dan muhajirin dan ansar. Maknanya Nabi minta Allah SWT ampunkan orang tertentu, Allah terima permohonan Nabi SAW itu. Muhajirin dan ansar yang ikut serta bersama dia dalam saat kepayahan, yang di dalam perang Tabuk tu lah. Selepas hati satu golongan daripada mereka miring, menjadi tak betul lah. Tak betul. Kemudian Allah ampunkan mereka. Allah ampunkan, innahu bihim ra'ufur rahim. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan Allah juga terima taubat 3 orang khulifu. Khulifu ni setengah-setengah ahli tafsir dia kata yang tak pergi sekali dengan Nabi perang, khulifu. Adapun Ka'ab sendiri dia faham ni berdasarkan hadis ni, kemudian khulifu ni maksudnya orang-orang yang ditangguhkan kedudukannya, orang-orang yang diceritakan kedudukannya kemudian lewat daripada orang-orang lain. Itu maksud khulifu. Sehingga bumi ini jadi sempit kepada mereka, seluas-luas bumi ini jadi sempit, dan mereka juga sebab sempit dada mereka, sehingga sampai kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Qala Ka'ab kata, panjang ni nampak adilnya. Ka'ab kata, demi Allah, tak ada satu pun nikmat yang Allah kurniakan kepada saya selepas nikmat Islam yang dia beri kepada saya lebih besar lagi pada saya daripada saya bercakap benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah hak nombor 2. Nombor 1 sekali Islam, dapat Islam. Selepas Islam tu hak berasa besar nikmat Tuhan kepada saya je kepada dia. Nyabui saya kecek betul depan Nabi tu. Hak itulah nikmat yang paling besar selepas Islam. Dia serah. Iaitu aku tidak berdusta dengannya sehingga jadi binasa, seperti telah binasa orang-orang yang berdusta dengan Nabi itu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah kata kepada orang-orang yang berdusta dengan Nabi itu, bila dia waktu turun wahyu, teruk sekali, berat sekali kenyataan Allah tentang mereka yang tidak dia sebut kepada sesiapa pun seperti itu. Gapo dia? Allah kata, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim
nanti akan bersumpah dengan nama Allah di hadapan kamu bila kamu balik. Mereka tu akan bersumpah dengan nama Allah di hadapan kamu, litu'ridu anhu, supaya kamu memaafkan mereka. Fa'aridu anhu, tak usah caralah kepada mereka, berpalinglah daripada mereka. Mereka itu adalah najis. Teruk tu lah kata, mujuk kecek benar. Kalau kecek pelawak jadi lagu ni lah, masuk dalam ni lah. Lagu tu lah Tuhan kata kepada orang-orang yang bagi alasan kepada Nabi SAW kenapa tak pergi. Dan tempat kembali mereka ialah Jahannam, sebagai balasan kepada apa yang mereka usahakan, yang mereka lakukan. Mereka bersumpah di hadapan kamu untuk kamu senang hati dengan mereka. Kalau kamu senang hati pun, Allah tidak akan redha. Kalau kamu redha pun, Allah tak akan redha kepada orang-orang yang fasik. Mana beratlah kata-kata tu. Kata Ka'ab, kunna khullifna ayyuhas thalatha, kami hak tiga ni khullifna, mana dikemudiankan keputusan tentang kami daripada orang-orang yang Rasulullah SAW terima alasan mereka itu. Jadi kami ni beratlah menanggung, tak bagi keputusan berkenaan dengan kami. Demo tu kira-kiranya Nabi terima, selesai. Itu maksud khullifna tu, dia faham. Khullifu dalam ayat tu maksudnya gitu. Bila mereka itu bersumpah, Nabi berbai'ah, terima bai'ah mereka dan istighfar untuk mereka. Rasulullah SAW tangguhkan keputusan kami, biar Allah bagi keputusan. Bagi keputusan. Itulah sebabnya Allah SWT berfirman, wa 'ala thalathatil ladzina khullifu. Jadi puak-puak ni faham khullifu tu bukan dengan makna tak pergi peras sekali dengan Nabi, tak. Supaya setengah-setengah ahli tafsir tu faham, tapi dengan makna tiga orang yang Allah SWT tangguhkan keputusan tentang mereka. Setelah Nabi bagi keputusan, dah terima dah alasan-alasan lain tu, hak pelawak dengan Nabi tu terima lah. Hak ni dia tidak bagi keputusan. Itu maksud khullifu tu. Ditangguhkan, dilewatkan keputusannya. Walaysa alladhi dzakarallahu mimma khullifna takhallufana 'anil ghazwi. Bukan maksud Allah Subhanahu wa taala kata ketinggalan itu, maksudnya kami ketinggalan daripada pergi perang itu. Dah. Maksud dianya ialah Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kepada kami, melewatkan keputusan tentang kami daripada orang-orang yang bersumpah di hadapan Nabi dan menyatakan alasan kepada Nabi, dan Nabi terima. Jadi keadaan kami ni lewat. Ginilah kita berhenti sekat tu lah malam ni. Pada terjemah pun tak habis. Ni moga hadis lain dari pula hadatsani gapo ni, hak lain pula. Kita sambung selepas ni. Tapi minggu depan ni kira-kiranya nak cuti. Mana 2 minggu lagi lah kira-kiranya sambung. InsyaAllah lah perbincangan tentang hadis-hadis ni kita bincang 2 minggu lagi. Minggu depan insyaAllah kita cuti. Masjid Kota Baru pun cuti juga. Bayar dah semalam. Tapi kalau tabung haji tu tak cuti, tu tak cuti. Wallahu a'lam.